بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita diberi kesempatan, masa, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan protokol perbuatan di dalam sembahyang. Walaupun pagi ni tuan-tuan terpaksa menunggu lama, dia agak hari Senin ni biasalah, agak jam teruk sikit. Lama saya tersadai di jalan tol jalan Sungai Besi, tol Sungai Besi. Dekat setengah jam duduk situ. Jadi tak apalah, tuan-tuan tunggu tu pun dah dapat pahala dah, pahala menunggu. Kerana tiap-tiap perbuatan yang melibatkan kita ibadat yang besar pahala itu, maka usaha kita dapat ilmu itu juga akan direkodkan pahala yang besar. Baik, kita nak bincang tuan-tuan protokol yang ketiga ataupun perbuatan yang ketiga, yang keempat, pagi ni yang keempat. Tuan-puan dah ada notal, kita boleh tengok notal kita muka surat 9, iaitu perbuatan yang keempat. Nama dia ialah i'tidal yang kita akan bincang pada pagi ini. Dia ada 8 semua, 8 perbuatan dalam protokol sembahyang kita. Ada 8 perbuatan dan juga 5 ucapan, 5 ucapan dan juga 8 perbuatan. Jadi perbuatan yang keempat, nama dia ialah i'tidal. Dia panggil rukun i'tidal. 4.0 itu rukun i'tidal. Sebelum daripada ni kita dah bincang rukun yang ketiga ataupun perbuatan yang ketiga, nama dia ialah rukuk. Last kali itu muka surat 8 itu kita dah bincang hari itu, iaitu 3.3 bacaan sunat dalam rukuk. Ada 3 standard bacaan. Ada 3 standard bacaan. Saya dah sebut dulu, cuma saya tak detailkan yang ketiga tu paling akmal. Yang pertama, sekurang-kurang sunat 1 kali sahaja bacaan sunat dalam rukuk. Yang kedua, sekurang-kurang afdal atau akmal 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9 itu standard yang kedua. Kita boleh pilih untuk mendapatkan pahala sunat standard yang kedua, iaitu standard afdal. Tetapi dia ada, walaupun standard ini standard afdal, dia ada pula ranking dia 3, 5, 7 dan 9. Jadi sekurang-kurang afdal itu dah dapat pahala afdal sekiranya kita baca 3 kali, nak lebih lagi 5 kali, lagi lebih 7 kali, lagi lebih 9 kali. Tapi kalau standard yang ketiga, dia paling afdal, paling banyak bonus yang kita akan direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah 11 kali. Itu bilangan yang akmal ataupun afdal, membaca 11 kali bagi orang lain daripada iman. Ya, yang ni bulan lepas saya
tak sempat nak detailkan standard yang ketiga bacaan sunat dalam rokok. Jadi paling banyak tuan-puan 11 kali sahaja. Kalau lebih daripada kuota ini dia panggil harus. Ada orang yang dia tak kira angka, dia main bedal saja. Dia kata tak apalah ustaz, kan subhana rabbiyal azim ni kan sunat, maka ikut kita lah, 11 ke 12 ke 13 ke, dia tak boleh ikut kita. Sunat itu peruntukan Allah Subhanahu wa taala dan mesti mengikut angka yang telah ditetapkan. Kalau angka itu 11, maka 11 dia paling banyak. Kalau kita rajin 12 pun, yang ke-12 itu adalah harus sah. Jadi kembali harus balik. Dia bukan 12 itu sama dengan 11, tidak. Itu kena cermat dari sudut pelaksanaan ikut perintah. Supaya kita tak memandai-mandai. Orang setengah kita kata tak apalah sunat. Baca banyak kan lagi bagus. Ya, lagi bagus, tetapi kena ikut perintah. Khitabullahu ta'ala al-muta'alliku bi af'alil mukallifin. Khitab ini makna perintah. Kalau Allah perintah sebelah, maka sebelah salah. Kalau yang ke-13 itu ataupun yang ke-12 itu, maka tidak lagi dinamakan sunat, hanya dinamakan harus saja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Baik, itulah dia standard. Sama, sebab tu kita tekankan di sini. Standard ini tuan sama sahaja pada tempat lain. Sujud kita akan bincang lagi. Sujud juga sama konsep ini. Dia ada 3 standard ini. Standard sunat, standard afdal, standard yang ketiga paling afdal. Maksudnya sebanyak-banyak sunat ialah 11 kali sahaja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sampai 11 kali. Bagi siapa? Bagi orang yang sembahyang seorang diri dan juga jemaah, ataupun dan juga sembahyang sebagai imam, sebagai makmum, sekiranya tidak menyebabkan dia tertinggal daripada imam. Tetapi bagi imam dia hanya 3 kali paling banyak. Satu sunat, yang keduanya afdal bagi imam 3 sahaja. Lebih daripada 3 makruh bagi imam. Itu dia ada peraturan lain imam. Baik, saya tuan-tuan, kita terus kepada rukuk. Rukuk. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat nota kita tuan-tuan, muka surat 9, rukuk. I'tidal, sorry. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, makna i'tidal. Makna i'tidal pada bahasa ialah berdiri tegak. Ini pada bahasa berdiri tegak itu dipanggil i'tidal. Manakala makna pada istilah syarak ialah, jadi kita belajar agama ataupun belajar fiqh ni tuan-puan, yang paling penting ialah yang kita nak tahu istilah ataupun terma dari sudut syarak. Itu yang paling penting yang kita nak tahu. Sebab itulah mana-mana kitab fiqh tuan-puan, dia akan kemukakan 2 makna. Yang pertamanya makna dari sudut bahasa Arab. Yang kedua, yang paling penting yang kita nak target, yang kita nak tahunya ialah makna setiap terma agama. Dalam fiqh apabila dipanggil rukuk, apa dia rukuk di dalam agama kita, supaya cara pelaksanaan kita membetuli terma syarak, bukan dari sudut bahasa. Kenapa ada 2 definisi? Kerana agama kita diturunkan di dalam bahasa Arab. Maka orang Arab cakap, makna dari sudut bahasanya lain, makna dari sudut agama berbeza, walaupun panggilan sama. Itu penting. Sebab itulah kalau kita tinggalkan terma agama, kita tak cakna kepada agama, menyebabkan agama itu tinggal panggilan bahasa Arab. Akhir zaman tuan-puan, akhir zaman makin lama agama kita hanya tinggal panggilan bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya ialah i'tidal itu dipanggil berdiri tegak. Asalkan berdiri tegak sahaja dipanggil i'tidal di dalam bahasa Arab, walaupun tidak mengikut peraturan fiqh, peraturan di dalam sistem syariat, dinamakan i'tidal dalam bahasa Arab. Itu penting yang kita nak tahu di dalam agama.
Manakala makna pada istilah syarak ialah kembali melakukan perbuatan berdiri betul seperti kedudukan sebelum rokok. Dia panggil i'tidal, kembali berdiri betul seperti qiyam. Semasa kita baca Fatihah, baca surah sunat, surah bacaan sunat, dalam position kita, keadaan kita berdiri betul segala tulan belakang kita. Betul tu maksudnya betul segala tulan belakang kita. Kemudian apabila kita rokok, selepas rokok, pergerakan yang seterusnya dinamakan i'tidal, iaitu kedudukan kita mesti kembali seperti asal balik. Itu dia panggil i'tidal. Okey. I'tidal ni dia mudah saja tuan-tuan, cara dia mudah, cuma yang kita nak fokus ialah beberapa syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh fuqaha. 4.2 syarat sah i'tidal, ataupun kita panggil terma dan syarat sah i'tidal 5 perkara. Terma dan syarat sah i'tidal ni dipanggil apa dia tuan-tuan? Dipanggil cara untuk kita melakukan perbuatan i'tidal itu sah ataupun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita nak buat perbuatan yang dinamakan i'tidal ini supaya perbuatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam bahasa agama, dalam bahasa fiqh, dalam bahasa akademiknya dipanggil perbuatan kita sah, i'tidal kita sah. Sah itu husulus salah, dan juga sah itu husulu thawabun. Diterima itu husulus salah, dikira sembahyang kita di sisi Allah, dan juga husulu thawabun, akan direkodkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak jaga. Ada 5 terma dan syarat. Yang pertama, melakukan i'tidal selepas sempurna melakukan perbuatan rokok di sisi syariat. Ini asas tuan-tuan. Mana-mana rukun, mana-mana perbuatan, dia mesti kita nak buat perbuatan yang seterusnya, mesti perbuatan sebelumnya sempurna di sisi syariat. Kalau perbuatan sebelum ini tidak sempurna di sisi syariat, maka perbuatan seterusnya tidak akan dikira. Itu sama je konsep yang terma pertama. Melakukan i'tidal selepas sempurna melakukan perbuatan rokok. Sekira rokok kita tak sah tuan-tuan, maka menyebabkan i'tidal kita juga akan dirijek oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia, rokok dia ini tidak memenuhi syarat. Antara syarat yang dia tidak penuhinya ialah rokok yang tidak ada tumakninah. Rokok yang ekspres, walaupun rokok dia cantik. Level rokok kita dah bincang, ada 3, ada rokok yang makruh, ada rokok yang afdal, ada rokok yang tak sah. Rokok dia rokok yang afdal, tetapi tak dapat satu syarat, iaitu walaupun rokok dia tu cantik kedudukan dia, tapi mesti berhenti sekejap. Walaupun dia tak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sekurang-kurang 1 kali, dia tak baca pun, kerana itu sunat. Tapi perbuatan dia ini walaupun dia tak baca memenuhi syarat. Apa dia syarat yang telah ditetapkan? Mesti berhenti sekurang-kurang baca masa berhenti dia sempat untuk kita baca subhanallah. Walaupun dia tak baca, maka itu berhenti masa yang dibenarkan. Tiba-tiba dia ekspres tak sempat berhenti, itu masa yang diperuntukkan sekurang-kurang sempat membaca subhanallah, dia terlampau cepat, maka tidak dinamakan rokok. Kenapa? Kerana rokok dia tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Mesti berhenti sekejap. Sebab tu panggil tumakninah. Dalam bahasa fiqh dipanggil tumakninah. Orang Melayu kata tumakninah. Tumakninah ni apa? Berhenti sekejap, sekurang-kurang sempat untuk dia ucapkan lafaz subhanallah. Kalau dia ucap subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu confirm dah cukup syarat.
Batu sunat dia baca subhana rabbiyal azim sekurang-kurang 1 kali dapat pahala sunat. Tiba-tiba dia rokok secepat sangat, kemudian dia iktidal dia tidak sah. Kenapa? Kerana rokok dia tidak sah. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, baik. Syarat yang kedua, kembali berdiri betul segala tulan belakangnya bagi orang yang mampu. Ini sama dengan kedudukan qiyam. Dia kena position dia sama dengan dia qiyam. Qiyam tu maksudnya dia berdiri tegak ketika dia membaca Fatihah. Allahu Akbar, dia berdiri betul, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Kemudian dia iktidal, kedudukan dia kena sama. Ini simple saja terma yang kedua. Baik, terma yang ketiga, tidak bertujuan iktidal kerana lain daripada semata-mata iktidal dalam sembahyang. Jangan ada niat yang lain ketika mana dia iktidal. Sami'allahu liman hamidah, tidak ada sebaran niat yang lain melainkan itu adalah perbuatan sembahyang. Kalau ada niat yang lain menyebabkan i'tidal dia itu tidak sah. Tetapi sah sekiranya ada niat berkongsi, dia panggil ishtirak, berkongsi tujuan dengan yang lain semasa i'tidal. Kalau semata-mata niat yang lain, maka tidak sah i'tidal dia. Tapi kalaulah dia ishtirak, berkongsi, i'tidal serta nak menghilangkan sakit badan, nak menghilangkan sakit pinggan, lama sangat rokok ni, ikut imam. Batu imam tak boleh lama rokok, makruh. Kalau dia semayang seorang diri, boleh dia bedal sampai 11. Tapi kalau dia jadi imam, hanya diperuntukkan 3 sahaja. Lebih daripada 3 makruh. Apa maksud makruh? Tidak ada bayaran pahala lebih daripada 3. Itu maksud makruh. Kalau haram, itu dia ada catatan dosa, ada penalty, ada kesalahan. Tapi kalau makruh, dia tidak ada charge, cuma tidak ada pahala. Itu beza. Ada orang tanya, apa beza makruh dengan haram? Kedua-dua larangan. Itulah dia beza. Dua-dua ni larangan tuan-tuan, termasuk di dalam khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallifin. Khitab ini ada 2, dipanggil perintah ada 2. Arahan Allah, perintah daripada Allah Ta'ala ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama dipanggil bentuk suruhan. Ini asas, paling asas di dalam sistem syariat kita. Bentuk suruhan itu ada 2. Pertamanya adalah suruhan nama dia wajib. Suruhan yang kedua nama sunat. Kedua-dua ini suruhan, bentuk suruhan, dan berada di dalam perintah. Berada di dalam perintah Allah dalam bentuk suruhan, dan suruhan pula wajib dan sunat. Wajib muktamad, sunat ada pilihan. Wajib ini dipanggil perintah dalam bentuk yang muktamad, tak buat penalty. Kalau siapa tinggal wajib akan di-charge. Haram di sisi Allah Ta'ala akan ada hukuman. Tu dia, kalau siapa tinggal wajib akan direjam oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Itu penalty dia, kesalahan. Yang kedua, perintah yang kedua nama dia ialah larangan, tegahan. Larangan ini pula ada 2. Sama je, perintah suruhan dua-dua, larangan ada 2. Bentuk larangan pertama adalah haramun. Bentuk larangan yang kedua ialah makruhum. Batulah sistem syariat kita tuan-tuan, kerangka dia setiap hari kita ini dia akan berinteraksi dengan 5 hukum ini. 2, 2, 1. 2 campur 2 campur 1 jadi 5. 5 itu asas, ada penambahan di belakang itu sah batal. Itu juga hukum syarak. Apabila sebut hukum syarak, maka kerangkanya dia ada 5 ni. 2 campur 2 campur 1 campur 2. Kalau detail dia di belakang itu dia ada sah dan batal. Ada sah, ada batal. Tapi asasnya ada 5. Apa dia 5 tu? 2 suruhan wajib sunat, 2 larangan haram makruh. Ada satu lagi harus. Harus ini dia
boleh. Boleh ni maksud apa? Maksudnya tidak melibatkan haram, tidak melibatkan makruh, tidak melibatkan wajib, tidak melibatkan sunat. Boleh. Itu dia panggil boleh. Tetapi ingat, ada kalanya boleh itu makruh. Ada kala boleh itu makruh. Baik. Jadi yang biasa kita keliru di mana? Di larangan bentuk haram dan makruh. Apa beza? Apa beza larangan bentuk haram dan bentuk makruh? Beza dia tuan-puan, ada dua beza yang asas. Ini untuk mendetailkan benda yang basic. Benda yang basic ni tuan-puan nampak basic tapi penting kepada setiap ibadat kita. Nak menentukan prestasi dalam ibadat kita, salah satu faktor penting ialah perkara yang basic dalam agama. Walaupun orang hari ni dia tak cakna, dia kata kita dah belajar dulu masa sekolah rendah. Benda-benda macam ni dah belajar sekolah menengah, sampai tua dia tak belajar dah. Dia ambil benda-benda yang tinggi-tinggi. Bincang benda yang motivasi tanpa benda meninggalkan fundamental, menyebabkan prestasi dan agama dia tidak akan ke mana. Sebab benda basic ini menentukan catatan pahala, dan benda basic ini menentukan sejauh mana kualiti pahala yang dia akan dapat setiap hari. Sebab tujuan kita setiap hari, tuan-puan ingat, tujuan kita, job kita, tugas kita dengan Allah Ta'ala, create semaksimum mungkin pahala. Itu tujuan kita. Kena hasilkan setiap gerak-geri kita, pandangan kita, tutur kata kita, pastikan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah Allah, orang panggil kita ini menggunakan masa kita, umur kita semaksimum yang mungkin. Sebab umur kita adalah modal yang Allah berikan untuk apa? Untuk create pahala. Sekadar nak mengisi masa ruang kosong, tidak ada apa di rumah, cucu pun tak ada, free masa, datanglah belajar. Untuk apa? Tak tahu untuk apa. Sekadar ada masa terluang ini, maka isilah dengan benda yang manfaat. Itu tak berapa kualiti kita punya job tangga, kita punya tugas kita. Kalau kita belajar fiqh macam ini tuan-puan, ilmu hari ini nama dia lah fiqh. Apa tujuan dia? Apa objektif yang kita nak capai? Tujuan dia tuan-puan untuk apa? Untuk kita pastikan ibadat kita, sembahyang kita ini menghasilkan pahala yang berkualiti. Sebab itu saya selalu sebut fiqh minded. Apa maksud fiqh minded? Maksud dia tuan-puan, setiap perbuatan kita, perkataan kita, pandangan kita, pastikan kita tahu cara untuk create pahala. Sebab itu terpaksa kita belajar setiap setiap benda untuk jadikan pahala. Kalau nak sembahyang sunat kita yang berkualiti, kita nak kena belajar tata cara sembahyang sunat, nak kena jaga, nak kena polish, nak kena upgrade sembahyang sunat kita. Supaya apa? Supaya hasilnya, pahalanya bukan biasa-biasa. Pahalanya ada markah bonus, ada pahala bonus, ada pahala afdal, ada yang paling afdal. Sebab itu kita sebut ranking. Baik, kembali balik kepada benda yang basic tuan-puan. Apa beza di antara makruh dengan haram? Banyak dalam solat kita buat makruh, banyak dalam solat kita buat benda haram kalau kita tak tahu benda basic ini. Apatah lagi di luar daripada solat. Kalau dalam solat kita boleh buat benda haram, dalam solat kita boleh buat benda makruh, di luar daripada solat biasa kita buat benda makruh tanpa kita sedar. Sedangkan tuan-puan, makruh itu salah satu cara untuk kita create pahala. Baik, beza dulu. Saya sebut beza dulu, kemudian saya akan sebut tip penting kenapa untuk kita tahu benda makruh. Kerana dia salah satu cara untuk dapat pahala. Beza tuan-puan, kalau benda haram, dia panggil larangan dalam bentuk muktamad. Kalau benda haram, larangan dalam bentuk muktamad. Dia panggil apa? Dia panggil ma tuliba talabu jaziman. Benda yang dituntut sebagai tuntutan, kalau haram larangan. Larangan. Ma nuhiya nahyan jaziman. Perkara yang dilarang dalam bentuk larangan yang muktamad.
Ini larangan dalam bentuk yang mu'tamad. Apa dia bentuk mu'tamad? Kalau buat akan dicas dosa. Mu'tamad kena tinggal kalau larangan. Buat juga akan ada dosa. Itu dia panggil haram. Kalau makruh larangan, manuhia nahyan ghaira jaziman, larangan dalam bentuk yang tidak muktamad. Apa maksud dia? Kalau kita buat juga larangan ini tidak ada dosa. Itu dipanggil larangan yang tak muktamad. Tapi kalaulah haram, larangan yang tetap muktamad, siapa buat berdosa. Itu beza dia. Kalau makruh kita buat tak berdosa. Antara haram dengan makruh. Perbezaan yang pertama ni ialah larangan dalam bentuk muktamad, haram, tidak muktamad, makruh. Maksud muktamad ni kalau buat dosa, tidak muktamad ini makruh buat tak berdosa pun. Buat benda makruh biasa tak berdosa. Tapi ingat yang kedua ni. Apa perbezaan yang kedua? Perbezaan yang keduanya tuan-puan, kalau kita meninggalkan benda haram dan benda makruh ini dengan niat semata-mata kerana Allah, akan direkodkan pahala. Ini yang kita nak. Kita tinggal benda haram dan kita tinggal benda makruh, niat. Kenapa kita tak buat benda haram? Kenapa tak buat benda makruh? Semata-mata kerana perintah khitabullah Ta'ala. Perintah apa? Perintah dalam bentuk larangan. Larangan makruh, larangan haram. Kita tak buat, akan ada catatan pahala di sisi Allah. Dia panggil pahala meninggalkan perkara makruh dan perkara haram. Bila? Ketika kita nak buat, kita tinggal. Contoh tuan-puan, benda makruh. Benda makruh ni, kita nak buat benda makruh, tiba-tiba kita tinggal. Sekarang ni tak ada pahala lah, kita tak buat dia. Ketika kita nak buat benda makruh, kita tinggalkan benda makruh, kita lawan, kita tak buat benda makruh. Kenapa? Niat kerana perintah Allah, maka akan dapat pahala meninggal benda makruh. Kalau buat benda makruh tak berdosa dan tak ada pahala. Itu beza. Orang tanya, kalau kita buat sampai bacaan Subhana Rabbiyal Azim 13 kali, 14 kali, apa maksud 14, 13? Makruh. Apa maksud makruh? Tidak ada pahala. Tetapi meninggalkan, kenapa aku tak baca sampai 14 walaupun aku boleh baca? Aku baca sekat 11 saja. Aku tak baca kerana Allah Ta'ala. Maksud dia, kerana meninggalkan perbuatan makruh semata-mata kerana Allah, akan ada pahala. Contoh yang kedua, lagi mudah nampak tuan-puan, di luar daripada semayang. Tadi dalam solat, di luar daripada semayang, kita minum sambil berdiri. Nabi kata, la tashrabanna ahadukum qa'iman. La tashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum ataupun makan dalam keadaan kamu sedang berdiri. Bukan berjalan. Kita bukan sekat berdiri, sambil duduk berjalan kaki boleh makan lagi. Sambil duduk berjalan kaki boleh ngap lagi. Nabi kata berdiri tak boleh. Maksud larangan berdiri. Kita pun ketika kita nak minum sambil berdiri ni tuan-puan, teringat ni larangan, maka kita duduk. Duduk ni niat semata-mata apa? Aku tak minum sambil berdiri kerana makruh, maka dapat pahala. Pahala meninggalkan makruh. Pahala tak minum sambil berdiri itu akan ada pahala. Kenapa? Kerana kita niat kerana perintah Allah. Tu dia panggil pahala kerana meninggal benda makruh. Pahala kerana meninggal benda haram. Kita nak buat benda haram. Contoh apa saja benda haram kita nak buat. Nak mengumpat taham. Kita tahu ni, nak menyebut keburukan orang, menyebut orang yang tak suka. Ketika nak ucap perkara yang orang tak suka, maka taham nafsu kita menggigil. Orang biasa mengumpat, dia tak boleh duduk, tak mengumpat perempuan. Demam kalau sehari dia tak mengumpat. Maksud tak mengumpat, tak sharing pasal orang, tak sebut pasal cerita orang, tak membawan satu hari, dia tak boleh duduk, demam dia. Maka dia lawan. Nak cerita pasal orang, senyap, pejam mata, merah muka, tak boleh bercakap. Kena try lah.
Kalau kita rasa nak cakap saja pasal orang, diam. Nak cakap pasal orang, diam. Ataupun nak cakap pasal orang, tukar cakap pasal kebaikan. Kenapa dia tak nak sebut pasal orang ni? Niat semata-mata kerana perintah Allah. Dapat pahala dia tak mengumpat pasal orang. Ni tuan-puan belajar bab mengumpat. Kena belajar betul-betul bab mengumpat. Bagi kenal apa dia makna mengumpat. Kadang-kadang mengumpat dia ada versi Melayu. Dia bukan belajar hak versi Melayu tu, belajar mengumpat versi agama. Apa maksud mengumpat di sisi agama? Dia beza tu. Mengumpat lain, kadzabun lain. Kadzab tu menipu. Dia adik-beradik dua tu. Biasanya kalau dia tak mengumpat, dia akan menipu. Dia akan menipu. Itu kena belajar dua-dua benda tu asas. Baik, settle tu panah. Kita kembali balik kepada perbincangan kita. Terma yang keempat. Baik, settle lah. Jadi itulah benda-benda asas. Walaupun terpaksa kita lari topik kita, cerita balik benda asas, tak apa tuan, mudah-mudahan dia akan refresh balik ilmu kita. Kerana kadang-kadang kita makin lama kita dah orang panggil apa, tak sedar benda yang untuk create pahala. Jadi kenapa kita tak buat benda makruh? Dia tak buat semata-mata kerana tak minat. Tak minat tak boleh. Dia tak akan dapat pahala. Kenapa akak kita tak makan budu? Saya bukan orang Kelantan, Ustaz, tak makan budu. Dia tak makan budu tu kerana tak sesuai dengan taste dia. Tak akan dapat pahala apa. Makan budu ni dia sedap tapi makruh. Makruh makan budu. Tapi makruh pun Kelantan dia bedar juga tuan-puan, tak boleh tinggal. Hirup budu, bukan minum aja. Dia hirup budu. Nak suara sedap, makan budu lagi banyak. Lagi sedap suara dia, protein tinggi. Jadi tak makan budu tu kerana makruh. Ustaz, kenapa tak makan budu? Saya minat daripada kecil lagi budu ni. Kenapa tak makan sekarang? Saya tak makan kerana makruh je. Tu dapat pahala. Dia meninggalkan budu kerana makruh, meninggalkan petai kerana makruh. Tu contoh akan dapat pahala. Tapi kalau tinggal semata-mata kerana taste tak sesuai dengan taste dia, tu tak akan dapat apa. Baik. Terma yang keempat tuan-tuan. Sebelum keempat tu, tetapi sekiranya ada niat berkongsi tujuan dengan lain semasa i'tidal, seperti niat i'tidal dalam solat serta tujuan supaya hilang sakit pinggan atau sebagainya, tu boleh. Dia i'tidal kerana imam ini lama sangat, kemudian haji ni dah lah masalah apa nama ni, saraf rokok lama tu, imam dia bedah sampai 11 kali, maka dia pun bangkit i'tidal tu dalam hati dia ini untuk bagi lengah, hilang lengah badan dia, hilang sakit pinggang dia. Kalau semata-mata niat untuk menghilangkan sakit pinggang dia, tak sah i'tidal dia. Tapi kalau istirak, kalau berkongsi, dia ni i'tidal, cuma sambil-sambil tu boleh lengah, hilangkan lengah badan dia, hilangkan sakit pinggang dia, sah. Tu. Yang keempat, i'tidal dalam keadaan tumakninah. Ni i'tidal dalam keadaan tumakninah. Ni penting tuan-tuan. I'tidal dalam keadaan tumakninah. Apa maksud tumakninah? Tumakninah ini berhenti sekejap yang kita sebut tadi. Maksud berhenti sekejap ni apa tuan-tuan? Berhenti segala perbuatan anggota. Bukan berhenti ucapan. Tak apa, ucapan berjalan boleh. Yang berhenti ni sekejap ini, berhenti segala pergerakan anggota badan. Jangan bergerak sekejap. Adapun ucapan kita tak berhenti, yang tu tak apa. Tangan mesti berhenti. Jangan tangan kedua belah tangan bergerak, menyebabkan tak sah i'tidal dia, kerana tidak ada tumakninah. Sebab tumakninah ini berhenti segala pergerakan anggota sekejap. Walaupun ucapan dia tak berhenti, ucapan dia terus. Allah sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Terus sujud, Allahu akbar. Ucapan dia tak stop, tak berhenti pun sah. Yang dia mesti berhenti ialah
pergerakan. Kalaulah tidak ada tumakninah, tumpuan tidak sah. Macam mana contoh tidak ada tumakninah? Pergerakannya tidak berhenti walaupun sekejap. Kedua tangan masih bergerak. Ini kita akan belajar sekejap lagi tumpuan. Sunat last sekali. Sunat di dalam rukuk. Jadi kalau rukuk yang tidak ada tumakninah tumpuan, kita pernah sebut sebelum daripada ni, rukuk i'tidal. I'tidal yang tidak ada tumakninah. Ni syarat yang keempat. Dia tak berhenti pergerakan dia. Mana contoh tuan-puan? Contoh dia, kita rukuk, Allahu Akbar, kemudian dia kembali balik. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allah. Ini rukuk i'tidal yang tidak sah. Kenapa? Kerana tidak ada tumakninah. Mana yang tidak ada tumakninah? Tidak berhenti segala pergerakan anggota badan walaupun sekejap. Sekejap lagi tuan-tuan kita akan belajar perkara sunat, pergerakan sunat. Maksud dia tangan, takbir yang sunat. Tetapi dia tuan-tuan pergerakan luar kawal yang dia tak perasan bahawa tangan dia bergerak. Biasa orang lelaki lah, perempuan dia tak bergerak kuat sangat. Kalau bergerak tak nampak. Tapi tak kira nampak tak nampak. Dia yang tahu. Sebab dalam telekung kan, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sambung terus. Ini tuan-tuan, ni pergerakan yang tidak diperintah sunat ataupun wajib. Jadi pergerakan ini tidak disuruh. Kalaulah dia tak berhenti, maka tidak nama tamak. Dia kena berhenti. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mulut ataupun ucapan terus tak berhenti. Ucapan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sambung Allahu Akbar. Ucapan dia tak stop. Tapi yang stopnya tangan. Berhenti sekejap. Kalau tuan-puan perasan, akan ada orang yang sembahyang versi tidak ada tomak ninah. Dia panggil sembahyang lenggang. Ni. Macam dia senaman tai chi. Baik. Okey, terma yang seterusnya tuan-puan. Sebelum kita nak sebut sunat di dalam i'tidal. Di dalam betul, sunat dalam i'tidal. Yang kelima, tidak memanjangkan masa i'tidal lebih daripada masa yang dibenarkan oleh syarak. Dia ada masa yang diperuntukkan oleh syarak tuan-puan. 13 rukun ni tuan-puan, dia mudah sahaja protokol sembahyang ini. Ada 2 sahaja masa dipanggil rukun yang pendek. Pendek nisbah peruntukan masa. Semua 13 rukun sembahyang tuan-puan, dia hanya ada 2 sahaja rukun pendek. Maksud rukun pendek ni pendek nisbah peruntukan masa yang telah diperuntukkan di dalam bidang kuasa syarak. Allah telah peruntukkan untuk pelaksanaan 2 rukun ini tidak lebih daripada masa yang telah ditetapkan. Ada 2 sahaja. Pertamanya ialah i'tidal. Yang keduanya ialah duduk antara 2 sujud. Tak boleh lama. 2 ini tak boleh lama. Kita akan bincang satu dulu hari ini. I'tidal ini rukun pendek. Jangan panjangkan masa yang tidak dibenarkan oleh syarak. Tanpa sebab-sebab yang dibenarkan. Kalau sebab dibenarkan, okey. Antaranya i'tidal lama kerana membaca doa kunut. Boleh. Kalaulah tidak disunatkan doa kunut, maka tak boleh berhenti lama pada i'tidal. Lama qadar mana? Disebut dia. Kerana i'tidal termasuk rukun pendek.
yang batal sembahyang sekiranya dipanjangkan melainkan pada rakaat akhir sembahyang subuh tempat yang disunatkan membaca doa kunut maka boleh dipanjangkan. Nah itu memang sunat membaca doa kunut itu sebab dibenarkan oleh syarak boleh dipanjangkan masa daripada peruntukan asal dia. Masa i'tidal hanya dibenarkan tidak lebih daripada masa membaca surah Fatihah mengikut kadar masa bacaan sederhana. Ini masa peruntukan yang telah ditetapkan oleh syarak. Andaian bukan tepat berapa minit. Andaian tuan-puan masa yang ditetapkan oleh syarak jangan lebih daripada kadar masa membaca Fatihah level sederhana. Bacaan yang tidak terlampau laju, tidak terlampau perlahan dipanggil bacaan yang sederhana. Sederhana ni tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pendek sekadar 2 harakat ma'rili sukun, kalau panjang 6 harakat, bacaan yang tartil 6, bacaan hadarnya ialah 2, bacaan tadwirnya ialah 4. Jadi kita bacaan sederhana, dia ada bacaan Quran kan ada 3 level, cepat, hadar, sederhana, tadwir, dan bacaan yang tartilnya ialah 6, bacaan lambat. Jadi sederhananya ialah di tengah-tengah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Lebih pada 2, 4, tak sampai 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa saat? Contohlah kita kata 30 saat contoh sahaja, ataupun 1 minit. 1 minit lambat, 30 saat saja bacaan yang tadwir kita. Maka jangan lebih daripada 30 saat waktu i'tidal kita. Jangan lamakan. Kenapa? Kerana peruntukan masa untuk berhenti ketika kita melaksanakan rukun i'tidal tidak lebih daripada 30 saat. Contohlah, kenapa kira 30 saat? Bacaan sederhana Fatihah. Ukuran dia jangan lebih daripada masa bacaan sederhana pada Fatihah. Tu, settle tuan-puan. Sekiranya lebih daripada masa tersebut, maka dianggap panjang masa membaca, masa melaksanakan i'tidal. Baik, saya tuan-puan. 4.3 kita ekspreskan. Bacaan sunat semasa i'tidal. Okey, saya nak sebut yang last kali ni tuan-puan. Perkara sunat ada 2 di sini. Pertamanya ialah bacaan. Ini bonus. Ini tambahan yang kita perlu orang panggil buat supaya sembahyang di kita ini cantik. Sembahyang kita lengkap. Aksesorinya sangat menarik. Dia dipanggil sunat hai'ah ni untuk make up sembahyang kita. Sebab tu ilmu fiqh ni untuk kita repair, yang wajib tu pastikan cantik, yang sunat pastikan cantik. Yang sunat ada, bahkan banyak, sebab dia aksesori, dia make up untuk cantikkan rupa sembahyang kita. Cantik rupa sembahyang dengan maksud banyakkan pahala bonus. Dan yang asas, yang wajib mesti cantik, supaya yang wajib itu cara kita buat membetuli. Sebab tu kita belajar i'tidal itu ada 5 itu yang wajib. 5 syarat yang perlu kita jaga. I'tidal itu wajib. Syarat keempat pun wajib, syarat kelima pun wajib. Baik. 4.3 tuan-puan, ada 2 benda di sini. Pertamanya ialah pergerakan sunat, yang kedua ialah bacaan sunat. Kedua-dua kita nak tapau. Dalam bacaan ada package pergerakan. Tu. Bacaan sunat semasa i'tidal. Kita tengok ucapan sunat dulu, kemudian kita masukkan dengan pergerakan. Yang
Ada dua ucapan sunat di sini. Pertama, lafaz sami'allahu liman hamidah. Sunat membaca lafaz sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat kepala daripada rukuk bagi imam atau makmum atau sembahyang seorang diri. Sami'allahu liman hamidah, tuan-puan, kesemua imam pun sunat sebut, makmum pun sunat sebut, ataupun kita sembahyang seorang diri pun sunat sebut sami'allahu liman hamidah. Ada setengah kita faham, ada pendapat yang mengatakan bahawa kita hanya sunat baca Rabbana walakal hamd, sebab kita sebagai makmum, imam sunat membaca sami'allahu liman hamidah, kemudian makmum pun Rabbana walakal hamd. Jawab dia, kedua-dua status ini sunat. Imam sunat, makmum pun sunat, selain seorang diri pun sunat. Dalam mazhab kita, ini beza mazhab. Baik, saya tuan-tuan, ini diambil daripada kitab Sulamus Sibyan. Dalam kitab Sulamus Sibyan, jilid yang pertama, semua sunat menyebut sami'allahu liman hamidah. Baik, bila nak baca sunat ni tuan-puan, dia mula baca sa ni ketika mula kepala bergerak. Bila nak mula dah, ketika tepat berdiri betul. Itu cara kita nak matching dengan pergerakan. Untuk mendapatkan pahala afdal menyebut sami'allahu liman hamidah, cara dia tuan-puan, sa itu bermula daripada kepala dia mula bergerak, dah itu ketika mana tepat berdiri betul tepat dah. Ni sami'allah, ketika mana kepala kita mula bergerak sa, dah sami'allahu liman hamidah. Dah ini tepat. Jangan sami'allahu liman hamidah, itu dia ikut dia. Dia panggil ikut sedap dia, ikut suka aku, ikut sedap aku. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Yang afdalnya, ni cerita dua level tuan-tuan, bukan cerita salah, tapi cerita sunat dan afdal. Dia beza tu. Sunat mengucapkan sami Allah walaupun tak tepat dengan pergerakan, tapi nak afdal, nak dapat afdal. Pahala yang kedua afdal. Afdal ni apa? Afdal ni kena pandai matching dengan pergerakan. Bila nak mula sa, bila nak mula dah. Sami'allahu liman hamidah, bila mula bergerak nak masukkan dengan sa, dan bila akhirnya dah. Dia cara dia yang afdal tuan-puan, bergerak seiring dan serentak. Sa mula bergerak kepala, kemudian tepat saja, lengkap saja berdiri betul dah. Tu sa. Sami'allahu liman hamidah, dah. Sami'allahu liman, berdiri betul dah. Sami'allahu liman hamidah. Tu kena buat latihan, latih tu biar acak kali lah tuan-puan, kalau tidak dia akan tak tally. Okey, ingat dua tu, jangan keliru. Jangan kata sunat ke, memang sunat ucapan. Yang kedua afdal. Tu keduanya afdal, aktsaru sawaban, terlebih besar pahala. Maknanya ada pahala bonus. Di mana? Dipergerakkan dengan teli dengan ucapan. Kalaulah tuan-puan tak jadi, tetap dapat pahala sunat membaca sami Allahu liman hamidah. Settle tuan-puan, itu dipanggil fiqh. Itu dipanggil, ya. Sami Allah liman hamidah. Sama.
Itu dia panggil takbir intiqal. Cara konsep pelaksanaan takbir intiqal sama tuan-puan. Kak kita tanya ni, ini sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Kan contoh sujud kan Allahu akbar. Kita baca sunat Fatihah, waladdallin amin, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, Allahu akbar. Tengok pelaksanaan Allahu akbar. Allahu akbar ni tuan-puan dia panggil apa? Dia panggil takbir intiqal. Takbir dalam solat ada dua saja. Pertama takbiratul ihram yang wajib, yang kedua takbir intiqal. Tu nama dia. Takbir intiqal ataupun nama penuh dia ialah intiqalat. Itu nama penuh dia. Nama panel dia takbir intiqal. Bahasa kita dipanggil takbir yang disyariatkan. Allah gubal sunat, bentuk sunat yang disunatkan ketika nak berpindah rukun. Nak rukun pertama, rukun kedua, Allah syariatkan ada takbir. Ada rahsia dia lah. Yang saya pernah sebut sebelum daripada ni. Jadi cara kita nak buat dia untuk dapat pahala sunat dan nak tapau ada satu lagi pahala afdal. Dua-dua ni. Sunat, takbir. Walaupun dia bedah, asalkan ada takbir Allahu akbar, tak matching pun dengan pergerakan, tetap dapat pahala sunat. Tapi kita ni orang yang excited kepada pahala ini, nak dapat pahala lebih. Cara macam mana? Caranya ialah nak satu lagi. Cara orang panggil pergerakan dengan sebutan. Macam mana cara dia? Cara dia tuan-puan, kalau kita nak rokok, saya ambil contoh rokok. Macam mana nak takbir intiqal rokok? Takbir intiqal nak rokok Allahu akbar. Bila mula A, bila bar. Konsepnya sama tuan-puan. Semua rukun sama. Konsep dia mula bergerak, mula A, sempurna saja perbuatan kita bar. Jangan bar separuh jalan. Bar separuh jalan tak afdal. Kalau sembahyang seorang diri, kalau sembahyang jadi imam agak bahaya. Bahaya mengelirukan makmum yang faham cara follow. Sebab makmum di belakang ini saf yang ke-20 ke-30 tak nampak pergerakan imam rokok selesai ke tidak, dia berpandukan kepada takbir intiqal. Ini rahsia takbir intiqal. Syariat ni dia ada rahsia dia. Rahsia dia, salah satu rahsianya sebagai tanda nak hantar ataupun sebagai tujuannya nak menghantar mesej, info kepada makmum tentang pergerakan imam. Bila imam mula bergerak, bila imam selesai rokok. Macam mana makmum tahu? Makmum tahu berpandukan takbir intiqal. Kalaulah bar, makmum mula A. Itu sebenarnya dia punya tata cara pergerakan makmum. Berpandukan kepada takbir intiqal. Contoh tuan-puan, bila kita nak mula bergerak sujud turun sujud, apabila bar imam. Maksud dia apabila imam selesai sujud, baru kita boleh mula bergerak. Jangan imam tak selesai sujud, baru separuh jalan kita dah mula bergerak. Itu salah dari segi etika mengikut imam. Apabila salah, ada penalti. Nama dia makruh dan luput fadilat 27. Di mana? Di tempat itu saja. Tempat kesalahan Allah potong markah. Bukan senang nak dapat 27. Ada etika yang sangat ketat. Sebab itu mahal 27. Semayan seorang diri satu sahaja. Semayan berimamkan semayan bermakmum, semayan jemaah 27 kali ganda. Maksudnya ada pertambahan peraturan di situ yang mesti kita jaga. Contoh tuan-tuan, saya buat demo. Bila mula A, bila mula B. Rokok dulu. Okey, kita mula saja nak bergerak. Fasalli li rabbika. Kita baca waladdallin amin. Allah terus mula Allahu akbar. Bar ini kita dah sempurna cantik. Baru itu yang afdal. Begitu juga tuan-puan, kita sujud yang terakhir nak naik ke rakaat yang ke lain,
Macam mana cara nak talim? Ini kalau imam lagi-lagi dia kena betul-betul tepat supaya makmum ini jadikan panduan yang tepat. Jadi mula saja dia panggun daripada kepala dia, sujud terakhir, Allahu Akbar, bar dia berdiri dah. Berdiri betul dalam keadaan dia dah ni, baru Bismillahirrahmanirrahim. Setengah tu dia baru duduk Allahu Akbar, bar separuh jalan. Apabila dia bar separuh jalan, makmum di bawah akan follow. Tetapi di sini dibincang dalam kitab fiqh, kalau tidak salah makmum, maksud dia berpandu kepada iman yang salah dari segi pelaksanaan takbir intiqal, maka tidak menjadi kesalahan kepada makmum. Sebab makmum ni sepatut dia tak boleh naik lagi, sebab iman baru duduk separuh. Iman kena berdiri betul baru dia boleh naik. Tapi oleh kerana bar iman awal, maka dia pun follow. Itu tidak menjadi kesalahan kepada makmum. Baik, terus tuan-puan. Nombor 2. Dia ada 2 sunat. Pertama, sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, lafaz Rabbana walakal hamd. Ini paling asas, nak tambah boleh mil as-samawati wa mil ardh wa mil ardh. Tu tambah. Ni asasnya Rabbana walakal hamd. Sunat membaca lafaz tersebut ketika berdiri betul bagi imam atau makmum atau sembahyang seorang diri. Tuan-tuan, sami Allahu liman hamidah bila kita nak mula baca? Ketika berdiri betul. Jangan separuh dah baca dah. Ketika kita berdiri betul. Sami Allahu liman hamidah. Dah. Berhenti. Rabbana walakal hamd. Kemudian baru sambung. Allahu Akbar. Tengok. Cantik dan smart pelaksanaan protokol kita satu persatu. Kalau kita tahu cara dia, tuan-tuan. Inilah apabila kita tahu cara protokol sembahyang, tuan-tuan, sembahyang yang berkualiti yang akan menentukan kita punya markah ataupun pahala yang akan direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, settle tuan-tuan ucapan. Last kali saya nak sebut, ucapan dah settle. Sami Allah liman hamidah, dah tahu cara bergerak. Rabbana walakal hamd, dah tahu di mana nak baca. Dan satu lagi tuan-tuan, sunat yang terakhir saya nak sebut, iaitu pergerakan mengangkat 2 tangan. Ini sunat. Ini agak penting tuan-tuan di sini ni. Sebab kalaulah tersilap dia mengangkat tangan tempat yang tak sunat, makruh dan terkadang haram lagi batal. Ini tanpa kita sedar. Sebab tu kena check list kita punya protokol sembahyang ni, kita duk buat lama ni. Yang jarang-jarang kita kursus sembahyang, jarang-jarang masuk seminar sembahyang, jarang-jarang masuk workshop sembahyang, jarang-jarang kita repair amalan sembahyang kita. Ni kita kena tahu bahaya tu pan. Baik, saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Yang kita nak bincang ni, yang keduanya ialah perkara sunat yang kedua ketika sami Allahu liman hamidah, pergerakan mengangkat tangan. Pergerakan mengangkat tangan. Baik. Jadi dia bukan semua iktidal kita sunat mengangkat tangan. Bukan semua iktidal kita sunat mengangkat tangan. Ni kadang-kadang ni kita tumpang rakaat kedua angkat tangan, rakaat kedua naik ke rakaat ketiga angkat tangan, rakaat ketiga naik ke 4 angkat tangan. Dia main angkat saja tangan, ikut suka dia. Tumpang perhati, kadang-kadang setengah setiap rakaat dia angkat tangan, rajin sungguh dia. Perbuatan sembahyang dia tak boleh ikut taste kita, rajin buat, tak boleh, bahaya. Kenapa? Kerana pergerakan dalam sembahyang ada 2 sahaja. Pergerakan yang wajib, pergerakan yang sunat. Ini sahaja yang kita kena buat. Yang ketiganya pergerakan yang bukan pergerakan dalam sembahyang. Ini bahaya. Ada formula dia. Ada formula yang tuan-tuan kena ingat. Pergerakan yang bukan sembahyang. Pergerakan dalam sembahyang ada 2. Pergerakan wajib, macam rokok itu kan wajib. Sunat, ini kita nak belajar pergerakan sunat.
mengangkat tangan ketika i'tidal. Tapi ingat rakaat mana? Itu kita akan sebut dalam solat yang kita akan sebut sekejap lagi. Sebelum kita nak sebut 4 tempat sunat mengangkat tangan, saya nak sebut dulu pergerakan secara umum. Pergerakan dalam sembahyang ini dia ada 2 bentuk sahaja. Pertamanya pergerakan wajib, itu wajib buat dapat pahala. Yang kedua pergerakan sunat yang kita kena tahu, yang kita akan bincang sekejap lagi. Pergerakan sunat ni ada 4 sunat mengangkat tangan dalam sembahyang. Kita akan bincang. Cuma sebelum saya nak bincang tu, saya nak sebut sebagai info tambahan kepada tuan-puan, iaitu pergerakan bukan sembahyang. Ini bab penting. Kalau pergerakan dalam sembahyang, okey, yang tu kita nak buat. Pergerakan wajib, pergerakan sunat, ini yang kita nak buat. Tapi yang bahaya yang tuan-puan ni saya nak sebut ialah pergerakan di luar, pergerakan bukan sembahyang. Ini ada formula dia. Pergerakan bukan sembahyang, bukan wajib, bukan sunat, tapi bergerak dia. Ini penting sebab dia sangkakan pergerakan itu sunat. Rakaat kedua, rakaat pertama tuan-puan, sujud kan terakhir, kemudian dia bangkit, Allahu Akbar, angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, rakaat, sujud, tahiyat akhir, tahiyat awal, naik dia, naik Allahu Akbar, angkat tangan. Angkat tangan. Setiap rakaat dia angkat tangan. Itu setiap rakaat. I'tidal pun angkat tangan. Jangan bimbang. Ini kita akan bicara 4 saja angkat tangan. Cuma saya nak sebut info tambah kepada tuan-puan dulu sebagai tambahan. Pergerakan bukan wajib dan bukan sunat, ada formula dia. Apa formula dia tuan-puan? Kita nak tahu formula sebab kita nak ukur kalau aku angkat tangan tak sunat, tak wajib, maknanya ini pergerakan mengangkat tangan yang tak sunat, tak wajib. Mengangkat tangan yang termasuk dalam pergerakan yang tidak, dalam bahasa akademik dia panggil perbuatan yang bukan sembahyang. Ada formula dia. Pertama, 1 kali bergerak. Sekali bergerak, bukan 2, sekali dulu. Macam pergerakan bergagu. Boleh? Harus. Pergerakan harus, tapi makruh. Pertama tuan-puan, kalau sekali bergerak, hukum dia ialah makruh. Harus serta makruh. Boleh, tapi makruh. Apa maksud makruh? Pergerakan tidak ada pahala. Kalau dia tahan jangan bergerak, itulah yang terbaik. Walaupun nak bergagu, tahan. Sunat jangan bergerak. Melainkan tak gagu, tak boleh selesai sembahyang dia kalau dia tak gagu. Gagulah. Boleh gagu. Ada teknik garu. Yang kedua, pergerakan yang keduanya teman-teman, 2 kali. 2 kali berturut-turut. Formula keduanya pergerakan bukan sembahyang 2 kali berturut-turut. Haram, tak batal sembahyang. Bukan makruh tuan-puan, 2 kali haram, tapi tak batal sembahyang. Ini yang kita nak sebut, yang kita sebut tadi, jangan melakukan perbuatan haram dalam sembahyang. Dosa dalam sembahyang. Kita dalam solat kita nak buat pahala saja. Jangan melakukan dosa. Tapi kalau tak ada panduan, kita akan melanggar etika dalam protokol solat yang dikenakan hukuman kepada kita yang nama dia haram. Ini bahaya sekali formula ketiga. Yang ketiga ialah pergerakan 3 kali ke atas. 4, 5, 6 sama. Ke atas. Haram lagi batal sembahyang. Ini mudah saja. 3 formula ini tuan-puan. 1 kali makruh, harus serta makruh. 2 haram tak batal. 3 haram lagi batal. Formula ini untuk kita tahu pergerakan yang bukan sembahyang. Tapi kalau pergerakan sembahyang, itu yang kita nak buat. Pergerakan sunat yang kita nak buat. Pergerakan wajib lagi kita nak buat. Okey. Kita ada masa lebih kurang 3 minit je tuan-tuan. Okey. Saya bagi contoh ringkas saja sebab saya nak fokus kepada 4 pergerakan angkat tangan ni. Lain kali saya akan bagi detail tuan-tuan. Cara formula 4 dan 3 ni akan datang, saya akan detailkan dalam kuliah akan datang. Cara garu tu dipanggil teknik menggaru tu. Teknik menggaru dalam sembahyang.
Sebab apa kita kena ada teknik menggaru? Sebab kita nak elakkan daripada pergerakan dua yang haram, dan juga nak elak daripada pergerakan tiga yang haram lagi batal. Sebab tu ada teknik menggaru, walaupun seelok sebaik jangan menggaru, walaupun dia harus. Kenapa? Kerana makruh. Kalau boleh tahan sunat, kita tahan, jangan garu. Sebab itu bukan pergerakan sembahyang. Garu kita ni bukan pergerakan dalam sunat, walaupun haruh. Haruh itu satu kali. Sebab tu kena ada teknik dia, pergerakan sekali menggunakan anggota ringan. Oleh kerana dia agak panjang juga kalau saya nak detailkan, insya-Allah akan datang saya sebut. Sebab dia apa tuan-tuan, formula ini dia melibatkan anggota ringan dan anggota berat. Teknik garu ini dia kena garu dengan anggota ringan, dan dia elakkan garu dengan anggota berat. Sebab anggota berat inilah yang dikatakan 2 ke atas. Baik penuntut, insya-Allah tuan-tuan, ni saya akan ulang balik. Kuliah kita masih lagi ada banyak kali lagi. Bulan ni full. Sempat, insya-Allah kita sempat khatam modul kita ni. Saya tutup majlis kita tuan-tuan dengan 4 pergerakan sunat mengangkat tangan dalam sembahyang. Ini penting tuan-tuan, supaya selain daripada 4 ini tak sunat angkat tangan tempat lain. Baik, pertama pada tuan-tuan, sunat mengangkat tangan pada 4 tempat. Tempat yang pertama, ketika mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Sunat mengangkat tangan ketika mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Itu sunat. Allahu Akbar. Settle. Yang kedua, tempat yang kedua, sunat mengangkat tangan ketika turun kepada rokok. Ketika turun rokok, sunat juga angkat tangan. Allahu Akbar. Rokok kan? Allahu Akbar. Jadi sunat mengangkat tangan nak rokok. Ini dah kita dah tahu. Yang ketiga dan ketiganya, ketika bangkit daripada rokok. Ketika bangkit daripada rokok. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu ketika berada dan i'tidal, kita sunat mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Yang keempat. Yang keempatnya, ketika berdiri betul daripada tahiyat awal. Ini tempat yang ramai tersilap. Yang keempat ni tuan-tuan. Yang ketiga tadi, okey, semua dah familiar, dah masyhur, dah tahu. 3 tadi. Ketika takbiratul ihram, ya kita dah buat. Ketika rokok, nak rokok, ya. Ketika i'tidal, ya. Ramai orang buat. Semua 3 tempat ni orang buat. Tapi tempat yang keempat inilah yang mengelirukan, yang ramai orang buat setiap rakaat. Bahaya keempat ni tuan-tuan. Dia yang keempat ni tuan-tuan, ketika berdiri betul, bangkit daripada tahiyat awal. Itu sahaja. Daripada tahiyat awal tuan-tuan, kita bangkit berdiri betul rakaat yang ketiga. Itu sahaja sunat mengangkat tangan. Rakaat yang ketiga. Rakaat keempat, berdiri ke rakaat keempat tak sunat angkat tangan. Berdiri ke rakaat yang kedua tak sunat angkat tangan. Yang ramai duk buat setiap rakaat dia angkat tangan. Bahaya. Dia melakukan 2 pergerakan. Haram lagi batal, haram tak batal, tetapi takut dia tambah 1 lagi pergerakan. Contoh dia angguk 1 kepala, 2 tangan angkat, jadi 3, batal sembahyang tanpa dia sedar. Saya ulang lagi tuan-tuan. Yang keempat yang agak penting, bila ketika kita bangkit selepas membaca tahiyat awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangkit. Allahu Akbar. Bila mula nak angkat? Ingat. Ketika bar kita berdiri, bar Allahu Akbar. Bar berdiri, ketika tu baru angkat. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah. Allahu Akbar. Itu ke bar itu. Ketika kita bar saja, berdiri betul, maka sunat angkat. Barulah terus ke qiyam. Angkat bar dulu baru angkat, tu sunat.
Allah. Daripada sujud, Allahu Akbar, barakah. Terus qiyam, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak baca kuat lah. Sebab rakaat ketiga kan. Okey, settle itu bahaya. Jangan hentam dekat kedua pula, dekat ketiga. Baik. Jadi apa yang kita nak sebut tuan-tuan, jaga di sini jangan kita buat setiap rakaat. Hanya mudah nak ingat, rakaat selepas tahiyat awal. Ini pun satu. Tahiyat awal bagi siapa? Bagi kita. Bukan bagi imam. Kalaulah matching kita dengan imam sama, ya. Tapi kalau kita masbuk, imam dah 3, kita baru 1, maka tak sunat angkat tangan. Kerana kita baru 1 rakaat, imam dah 2. Imam dia sunatlah sebab tahiyat awal imam. Kita kan baru pergi follow baru rakaat yang pertama. Tu kena jaga. Tahiyat awal kita, tahiyat awal individu, bukan tahiyat awal imam. Imam dia sunat angkat tangan selepas dia membaca tahiyat awal. Kita makmum tak sunat angkat tangan kerana dia wajib ikut imam itu. Tahiyat awal itu kerana dia wajib ikut mutabaah dengan imam. Tapi perkara sunat dia tak sunat ikut. Itu qaul yang muktamad, walaupun ada pandangan lain, tapi kita sebut yang muktamad sahaja. Wallahu a'lam. Insyaallah tuan-tuan kita akan sambung kuliah yang akan datang hari Isnin juga, iaitu rukun yang kelima. Rukun yang kelima, yang keenam. 7 dan 8 dia simple saja. 7 dan 8 dia 2 saja berbaki yang agak detail kita akan bincang, iaitu sujud dan duduk antara 2 sujud. InsyaAllah kita slow-slow ni sebab tuan-tuan, oleh kerana masa yang diperuntukkan oleh pihak Lajnah Kuasa Masjid, bulan ni sepenuhnya ada 4 kali, tapi oleh kerana saya ada urusan 1 kali Isnin yang ketiga tu saya ada program saya di Johor, jadi tak sempat. Maknanya 3 sahaja bulan ni. Walaupun 3 insya-Allah sempat untuk kita katakan modul ini, protokol sembahyang ini insya-Allah tuan-tuan. Last kali tuan-tuan, kita ada hajat daripada sahabat kita, mohon sedekah surah Fatihah kepada Muhammad Daud bin Mak Hasan, meninggal dunia pukul 12 malam tadi. Apa ni? Covid saudara saya. Daripada Habsah binti Dolah. Baik, sama-sama kita niat pahala kita tuan-tuan kepada Muhammad Daud. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama